Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan ya. Matematik tingkatan 5. Bab 5. Subtopik yang kedua, pembesaran siri kedua. Okey, sebelum ni cikgu sudah jelaskan sudah jelaskan asas pembesaran dalam siri 1. Yang hari ini kita masuk kepada siri kedua, iaitu aplikasi pembesaran. Kalau kamu rujuk buku teks muka surat 142 sehingga 147. Okey, boleh buka buku teks sambil dengan cikgu terangkan kepada kamu. Okey, seterusnya. Bagaimanakah cara untuk menentukan imej dan objek bagi suatu pembesaran? Bila sebut saja pembesaran, kamu kena ingat dua perkara. Apakah itu dua perkara tu? Yang pertama adalah pusat. Bila sebut pembesaran, kita ada pusat pembesaran, dan yang kedua kita ada skala pembesaran. Okey, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, kita ada catat alur langkah-langkah untuk menentukan imej atau objek suatu pembesaran. Catat alur ni cikgu tidak mahu tekankan. Kenapa? Sebab catat alur ni tidak penting. Kalau kamu, apa yang penting? Kamu yang kena betul-betul faham dua perkara itu sahaja. Pusat pembesaran dan faktor skala. Apabila kamu faham betul-betul pusat pembesaran dan faktor skala, datanglah soalan macam mana pun, bagilah soalan macam mana pun, kamu boleh jawab. Dua perkara ni kamu kena betul-betul faham. Jadi hari ini kita mahu tekankan dua perkara ini. Jadi yang pertama, pusat pembesaran, cikgu sudah ajar kamu macam mana mau cari pusat pembesaran. Yang mana kita sambungkan titik pasangan titik yang sepadan. Okey, sambungkan. Jika bertembung, ada garis yang bertembung, itu kita panggil namanya pusat. Okey, boleh refer balik. Boleh tengok balik video yang sebelum inilah. Okey, faktor skala. Cara untuk cari faktor skala kita ada dua. Iaitu faktor skala, rumus dia adalah K. Okey, jarak titik sepadan imej dari pusat bahagi dengan jarak titik objek dari pusat. Nanti kita tengok macam manalah. Okey, yang ni pun sudah diterangkan sebenarnya minggu lepas. Cumanya kita mahu tengok aplikasi lah. Kita mahu aplikasikan apa yang kita sudah belajar pada minggu lepas. Atau yang kedua, faktor skala ialah panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Okey, jadi kita tengok. Okey, kita tengok untuk lebih jelas lagi, kita tengok contoh 9. Yang mana soalan dia adalah, berdasarkan faktor skala yang diberi, tentukan objek dan imej bagi setiap pembesaran. Okey, dia bagi faktor skala 2/3. Dan gambar rajah, ada gambar rajah A dan B. Dan di sini pusat. Tengok macam mana dia cari pusat. Dia gariskan, dia sambungkan titik sepadan. Kalau yang ni bucu dengan bucu, dia sambung garis. Dan di sini bucu dengan bucu, puncak dengan puncak, garis panjang-panjang, kemudian kita dapat titik pertembungan, dapatlah pusat. Tapi sekarang soalan dia mahu kamu tentukan yang manakah imej ataupun objek. Adakah A ini objek dan adakah B ini imej, ataupun adakah ini imej, adakah ini objek. Jadi macam mana cara untuk kita menentukan? Cara dia adalah bergantung kepada faktor skala yang diberi. Kita kena ingat. Faktor skala, kita ada dua rumus. Cikgu ambil satu rumus saja, iaitu panjang sisi sepadan imej bahagi dengan panjang sisi objek. Yang mana? Yang mana K ini, faktor skala, dia punya rumus adalah simbol K, 2/3. Ingat, yang atas ini adalah imej, panjang untuk imej. Yang atas ni adalah panjang untuk imej dan yang bawah ni adalah panjang untuk objek. Okey, imejnya berapa? Imejnya dia sudah bagi tahu kamu adalah 2. Objeknya berapa? Objeknya adalah 3. Ingat, ini adalah panjang. Jadi berdasarkan di sini, kita tengoklah. Cari yang manakah garis yang sepadan dengan. Contohnya garis yang tidur ni. Cuba tengok di sini. Di sini ada berapa? Di sini kalau kita kira, di sini ada 2 kotak. Dan garis yang sepadan dia juga, kalau yang ni tidur, yang ni pun mesti tidur juga. Okey, yang ni 3. Maknanya di sini dia sudah dalam kita punya faktor skala, dia sudah bagi tahu. Imej adalah 2, objek adalah 3. Jadi sudah kita dapatlah yang manakah imej dan yang manakah objek. Iyalah.
Sudah kita dapat. Jadi yang 2 ini sudah kita tahu. 2 ini refer kepada gambar rajah B, iaitu adalah image. Dan yang 3 ini adalah refer kepada objek. Ni sudah dapat. Daripada mana? Daripada faktor skala. Maknanya saiz image dia adalah lebih kecil daripada objek. Image dia kecil je, objek dia besar. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada faktor skala. Dan kita tengok contoh yang kedua. Masih lagi dia suruh kamu tentukan image ataupun objek bagi setiap pembesaran. Jika kamu perhatikan di sini, kita ada 2 gambar rajah dan gambar rajah ini terbalik. Ingat, bila gambar rajah terbalik ini, faktor skala dia wajib ada simbol negatif. Simbol negatif ni, apabila kamu jumpa faktor skala ada simbol negatif ni, maksud dia adalah gambar rajah itu terbalik. Yang ni kaki di bawah, yang ni kaki di atas. Dia terbalik lah. Ni rumah dia di atas tanah ni. Bumbung dia pula di atas tanah. Dia terbalik. Dia terbalik macam ni. Bila terbalik macam ni, faktor skala dia adalah negatif. Dia bagi faktor skala K equal to, K sama dengan negatif 1.5. Bila dia bagi dalam bentuk perpuluhan, kita tidak nampak jelas. Jadi kita tukarkan bentuk perpuluhan ini kepada bentuk pecahan. Bila kita tukar kepada bentuk pecahan, kita akan dapat macam ni. Negatif 3/2. Bila sebut 3/2, kamu kena ingat yang di atas ini adalah panjang untuk image. Dan yang di bawah ini adalah panjang untuk objek. Jadi kita tengoklah yang mana satu image dan yang mana satu objek. Kamu mau pilih garis yang panjang kah, garis yang pendek kah, terpulang. Jadi di sini sudah kita tahu, yang ni garis yang tadi kan, yang sepadan dengan dia, yang melintang. Di sini dia adalah 3 kotak. Mana yang sepadan dengan dia? Di atas ni. Di sini berapa kotak? 2 kotak. Jadi, dia sudah bagi tahu yang 3 ni milik siapa? Yang 3 ni milik image. Yang 2 ni milik siapa? Yang 2 ini adalah milik objek. Jadi, sudah kita tahulah. Maknanya, S ini adalah image. Dan R ini adalah objek. Daripada mana? Daripada mana kita dapat? Daripada faktor skala. Daripada faktor skala. Mesti ingat yang di atas ini adalah panjang image dan yang di bawah ini adalah panjang objek. Sisi dia mesti sepadan lah. Sisi dia mesti sepadan. Seterusnya. Kita tengok contoh seterusnya. Dalam contoh 10. Dalam contoh 10 buku teks kamu, soalan dia adalah lukis image. Bagi setiap objek yang berikut di bawah pembesaran pada pusat P berdasarkan faktor skala berikut. Sekarang dia bagi gambar rajah dan dia bagi pusat. Gambar rajah yang diberi ini adalah objek. Yang ini adalah objek. Dia suruh kamu buat apa? Dia suruh kamu lukis. Lukis apa? Lukis image. Lukis image. Berdasar apa? Berdasarkan pusat. Jadi kita kena ingat, kita ada rumus. Dia kata faktor skala dia sama dengan 2. Dan kita kena ingat, kita ada rumus, iaitu kita ada 2 jenis rumus faktor skala, iaitu jarak titik sepadan dari pusat bahagi jarak titik objek dari pusat. Jadi sekarang dia bagi pusat. Jadi kita kena guna dia punya pusat lah. Berapa dia kata? 2. Jadi macam mana cara kita untuk lukis kita punya image? Pertama sekali, kamu kena kira. Daripada gambar rajah ni, daripada gambar rajah ini kita ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik. Keempat-empat titik ni mesti melalui apa? Mesti melalui pusat. Cuba kita sambungkan titik yang pertama ini daripada pusat. Bila kita sambungkan titik ini daripada pusat, panjangnya adalah 2. Faktor skala dia berapa? Faktor skala dia adalah 2. Maknanya 2 kotak ini kamu kena darab dengan 2 baru kamu dapat titik yang baru. Maknanya 2 kotak bila didarab dengan 2, sini 2 kotak, betul tak?
Sini 2 kotak. Okey, 2 darab 2, kamu akan dapat berapa? Kenapa perlu darab 2? Sebab faktor skala dia adalah 2. 2 darab 2, kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat panjang dia. Panjang dia juga mesti kira daripada pusat. Image objek tadi 2. Bila yang ni kira daripada pusat, 2 darab 2, 4. 4 juga mesti kira daripada pusat. Dapatlah titik yang pertama. Ini titik yang pertama. Titik yang mana? Titik yang ni lah. Yang tajam ni. Dia punya tajam ni. Dia punya muncung ni. Dia punya paruh ni. Okey, kemudian kita tengok titik yang kedua. Titik yang kedua daripada pusat juga 2 kotak. Titik kedua daripada pusat juga 2 kotak. Jadi 2 darab 2. 2 darab 2 sama juga daripada pusat. Dia akan jadi 4. Mesti daripada pusat. Mesti kita kira daripada pusat. Macam mana dapat 4 tadi? 2 kotak. Darab dengan faktor skala dia berapa? 2. Okey, kita akan dapat titik yang kedua. Apa titik yang kedua kita? Di mana? Okey, di hujung dia punya ni lah. Okey, ini adalah titik yang kedua. Okey, kita tengok titik yang ketiga. Titik yang ketiga ini, kita perhatikan, dia melimpas, garis yang hijau ni, dia melimpas 2 kotak juga. Sama juga, 2 kotak ini didarab dengan faktor skala 2, kita akan dapat 4. Maknanya garis yang ketiga adalah, ni, 1, 2, 3, 4. Kita panggil 4 kotak lah ni. Dia melimpas 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dia melimpas 4 kotak. Maknanya di sini adalah titik yang ketiga. Gambar rajah asal tadi dia ada 4 titik. Jadi kita cari satu lagi titik. Titik yang terakhir yang ni. Yang ni untuk yang tengah tadi kan. Okey, yang kita tengok di sini. Titik yang ini daripada pusat berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kotak. Darab dengan 2. Okey, kita dapat 8 kan? 2 darab 4 dapat 8. Jadi bilanglah. Daripada pusat sampai, mesti melimpas ini, 8 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, dapatlah titik yang keempat. Okey, bila sudah lengkap titik kamu, maknanya titik kita sudah dapat ada 4 titik. Apa yang perlu kita buat tadi? Kita gabungkanlah. Kita gabungkan ketiga-tiga titik tadi, dapatlah dia punya bentuk. Yang mana yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Dapatlah. Maknanya yang biru ini adalah objek dan yang warna pink ini yang sudah kita sambungkan titik tadi, ini adalah image. Itu cara untuk melukis image. Jadi kita, untuk lebih jelas lagi, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dia suruh lukis image juga. Bagi pembesaran, di faktor skala dia. Ingat, tengok faktor skala yang diberi untuk soalan yang kedua ini adalah negatif 3/4. Bila kamu jumpa sahaja perkataan negatif, kamu kena ingat, gambar rajah yang kamu lukis nanti akan terbalik. Ataupun akan bertentangan. Yang mana, kita masih lagi menggunakan rumus jarak titik sepadan daripada pusat. Bahagi dengan jarak titik objek dari pusat. Okey, yang diberi ini adalah objek. Dia suruh lukis image. Jadi kita tengoklah. Kita tengok yang pertama. Tengok titik yang hujung. Titik yang hujung, paling hujung. Okey, jarak dia dengan pusat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia melimpas 8 kotak. Untuk sampai ke sini. Jadi di sini dia akan jadi berapa kotak ni? Dia akan terbalik. Dia akan pergi ke depan. Dia akan jadi, okey, kita ada. Dia bagi kamu rumus K sama dengan negatif 3/4. Sekarang, kita punya objek. Ingat ya, yang di bawah ini adalah objek. Dan yang di atas ini adalah image. Kalau yang di bawah ini adalah 8.
4 kan? Jadi yang di atas ni berapa? Macam mana 4 darab jadi 8 darab 2 kan? Jadi yang di sini macam mana dapat sini? Maknanya di sini adalah 6 kotak. Macam mana dapat? Kalau di sini darab 2, yang di atas juga mesti didarab dengan 2. Jadi 3 darab 2 dapatlah 6 di sini. Maknanya di sini jarak pergi ke sini, yang di atas ni bersambung dengan dia adalah 6 kotak. Betul ke 6 kotak? Kita bilang 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dapatlah titik pertama. Yang hujung ni. Titik yang paling hujung dan titik yang paling hujung. Kemudian kita tengok titik yang kedua, yang paling hujung juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Sama juga apabila di sini 8, image dia akan jadi berapa? Panjang dia akan jadi 6. Kenapa 6? Bila bawah darab dengan 2, atas juga mesti darab dengan 2. 3 darab 2 dapatlah 6. Mana 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia melimpas 6 kotak. Dapat titik kedua. Okey, sekarang gambar raja ini kita ada 4 titik. Maknanya kamu kena cari lagi 2 titik. Kamu baru dapat 2 titik. Kita baru ada 2 titik. Dia ada 1, 2, 3 dan 4. Yang tadi yang hujung. Sekarang kita tengok titik yang di depan ni pula. Titik yang di depan dengan objek. Yang ni berapa kotak? 1, 2, 3 dan 4. Kalau di bawah dia, objek dia adalah 4. Ni kan objek dia 4. Sudah samalah. Objek dia adalah 4. Jadi image dia berapa? Objek sudah 4, jadi image dia adalah 3. Bilanglah 3 kotak. Sama juga di atas tu 3 kotak melimpas 3 kotak. 1, 2 dan 3. Okey, tandakan titik. Jangan kamu runsing. Dia tidak semestinya titik tersebut di tengah-tengah yang titik bersilang antara kotak. Dia mungkin berada di sini. Sama juga dengan yang kedua. Yang kedua ini juga 4 kotak. Jadi yang bawah dia berapa? Sama juga 3 kotak. Dapatlah titik yang keempat. Okey, titik ni tidak semestinya dia berada di tempat persilangan. Mungkin dia akan berada di sini. Okey, bila kita sudah dapat keempat-empat titik, apa yang perlu kita buat? Lukislah. Sambungkan titik yang kamu dapat tadi. Dapatlah bentuk dia. Maknanya dia suruh kamu lukis image. Ini image. Image yang terbentuk adalah lebih kecil daripada yang asal. Yang asal dia objek dia besar. Image dia kecil sedikit daripada objek. Yang kita lukis tadi. Okey. Seterusnya kita tengok contoh seterusnya. Okey, tengok contoh 11. Okey, dalam contoh 11 ni, yang tadi dia suruh kamu lukis image. Sekarang dalam contoh 11, dia suruh kamu lukis objek. Dia suruh lukis objek. Asalnya, rumus dia tetap sama. Konsep dia tetap sama. Bergantung kepada faktor skala dan pusat. Bergantung kepada faktor skala dan pusat. Okey, faktor skala dia adalah 1/2. Kamu kena ingat yang satu ini, yang di atas ini adalah untuk... Okey, yang di atas ini adalah... Okey, kita tengok. K sama dengan 1/2. Okey, yang satu ini adalah image. Ni image. Yang di atas ini adalah image. Bahagi dengan apa? Yang di bawah ini adalah objek. Yang di bawah ini adalah objek. Jadi image dia berapa? Image dia adalah 1, objeknya adalah 2. Jadi kita tengoklah. Yang diberi lukisan ini adalah objek. Yang diberi lukisan ini adalah image. Dia suruh kamu lukis objek. Jadi macam mana kita mau lukis? Yang pertama, dia bagi image 1. Jadi jarak dia. Cuba kita tengok yang pertama. Garis yang pertama. Okey. 1/2. Yang ni berapa ni? Jarak titik yang pertama dengan pusat adalah 2. Okey. Jadi jarak. Okey, kita tengok.
Untuk lebih jelas lagi, kita tengok K yang diberi adalah, okey, dia sudah bagi tadi. Soalan sudah beri kepada kamu. Okey, jarak titik yang pertama. Okey, jarak titik yang pertama dengan pusat adalah 2. Jadi, berapakah jarak dia dengan dia punya objek? Okey. K kita sama dengan 1/2. Okey. Objek kita sekarang berapa? Objek kita sekarang, ini image. Image kita sekarang adalah 2. Okey, macam mana 1 ni dapat jadi 2? 1 dapat jadi 2, kita darab dengan 2. 1 darab 2 dapat 2. Jadi objek macam mana? Bila di atas darab 2, bawah pun mesti darab 2. 2 darab 2, 4. Maknanya panjang kepada objek adalah 4. 4 kotak. Mesti melimpas 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dapatlah titik yang pertama. Sama juga titik yang kedua. Titik yang kedua juga pusat dengan image 2 kotak. Ni image ni. Ni atas ni. Yang atas ni image 2 kotak. Macam mana 1 jadi 2 darab dengan 2. Jadi objek berapa kotak? Objek jadi 2 darab 2. Jadi dapatlah 4 kotak. Dapat titik yang kedua. Untuk titik yang ketiga, berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, kita tengok. Yang tadilah, sama macam tadi. K sama dengan 1/2. Yang di atas ini adalah image dan yang di bawah ini adalah objek. Okey, 1/2. Berapa panjang dia tadi? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, 6 kotak image. Jadi, berapakah dia punya objek? Panjang kepada objek. 1 darab 6, macam mana 1 jadi 6? Okey, 1 jadi 6 maknanya 1 didarab dengan 6. Bila atas darab dengan 6, bawah juga mesti darab 6. Okey, 2 darab 6, jadi berapa panjang dia? Panjang dia 12. Daripada mana? Daripada pusat. Jadi, kita kira lah daripada pusat. Okey, daripada pusat kita ada panjang dia adalah 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Dapatlah titik yang ketiga. Sama juga aplikasi untuk titik yang seterusnya. Okey, berapa kotak ni? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 kotak di sini. Sama juga. Image dia 6. Jadi objeknya berapa? Objeknya 2 darab 6. Jadi objeknya adalah 12 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Yang kecil ni pun kita kira juga. Sebab apa? Sebab dia melimpas kotak. Maknanya dapatlah titik yang ke-4. Dan satu lagi titik yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Darab dengan 2. Maknanya kenapa darab 2? Sebab atas darab dengan 6. Bawah pun mesti darab dengan 6. Sama lah macam tadi. Okey, dapatlah titik seterusnya. Okey, bila sudah dapat ke-5 titik, kita sudah boleh gariskan. Gabungkan dia, dapatlah bentuk yang seterusnya. Jadi yang ini, yang besar ni bentuk apa? Yang besar ini adalah bentuk objek. Yang kecil ni bentuk apa? Yang kecil ni bentuk image. Sudah dia bagi tahu, lukis objek. Maknanya yang kita lukis ini adalah objek. Konsep dia pada mana? Konsep dia adalah bergantung kepada pusat dan faktor skala. Sebab tu cikgu bagi tahu, dalam tajuk ini kamu mesti betul-betul faham pusat, macam mana konsep pusat dan konsep faktor skala. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Masih lagi sama. Okey, dan faktor skala dia adalah negatif 3. Kita kena ingat. Negatif 3 ni sebenarnya 3/1. Tukarkan dalam bentuk pecahan negatif 3 ni maksudnya adalah negatif 3/1. Yang mana panjang di atas adalah untuk image dan panjang di bawah adalah untuk objek. Negatif ni apa? Negatif ni adalah untuk menunjukkan image dan objek itu saling terbalik.
Jadi kita tengoklah. Yang pertama ini apa ni yang sudah diberi ni? Yang dia sudah diberi ini dia suruh kamu lukis objek. Dia suruh kamu lukis objek. Bila suruh lukis objek yang sudah diberi ini adalah image. Jadi kita tengok yang pertama. Berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sama juga. Macam mana kita mau kira bergantung kepada yang nilai ni lah. Faktor skala ni. Okey. K sama dengan negatif 3/1. Yang diberi ini adalah panjang image. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Macam mana 3 ni jadi 6? 3 jadi 6 darab dengan 2. Bila atas darab 2, bawah juga mesti darab 2. Okey, maknanya 1 darab 2. Ingat dia mesti terbalik. Kalau terbalik mesti berada di depan. Maknanya di sini dia melimpas berapa kotak? Dia akan melimpas 2 kotak. Dapatlah titik yang pertama. Sama juga untuk titik yang kedua. Berapa kotak ni daripada pusat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau 12 untuk image, berapakah untuk objek? Sama juga. K sama dengan 3/1, negatif 3/1. Image dia adalah 12. Macam mana dapat 12? Darab dengan berapa? 3 darab berapa dapat 12? 3 darab 4. Bila atas darab 4, bawah juga mesti darab 4. Jadi 1 darab 4, 4 kotak. Jadi daripada pusat sini, gariskan 4 kotak. Sambungkan titik tersebut. Sambung, dia mesti bersambung straight ni. Berapa kotak? 4. 1, 2, 3 dan 4. Dapatlah titik yang kedua. Dan titik yang ketiga juga sama. Berapa panjang dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama juga ni. Kalau di atas 12, macam mana 3 darab berapa? Dapat 12, 3 darab 4. Bila atas darab 4, bawah juga mesti darab 4. Maknanya 1, 2, 3, 4. Dapatlah titik yang ketiga. Dan titik yang terakhir juga sama. Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 ni sudah kita kira. Kalau di atas dia 6, macam mana 3 jadi 6? 3 darab 2. Bila atas di darab 2, bawah juga mesti darab 2. 1 darab 2 dapatlah di situ 2 kotak. Okey, sekarang kita sudah ada ke-4 titik. Jadi apa yang perlu kita buat? Sambungkan titik tersebut. Maka siaplah soalan tersebut. Okey, dia suruh lukis objek. Jadi yang kita lukis ini namanya objek. Yang ini namanya image. Okey, itu sahajalah. Maknanya konsep dia memang bergantung kepada pusat dan faktor skala. Okey, seterusnya. Yang ni adalah contoh dalam buku teks kamu. Contoh pula. Latihan 5.2C dalam buku teks kamu. Tolong buat yang ni. Maknanya cikgu sudah ajar macam mana macam mana mau tentukan dia punya objek dan image. Dan cikgu sudah ajar kamu macam mana mau lukis image dan objek. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada faktor skala dan pusat. Kamu kena betul-betul fahamlah. Okey, seterusnya. Di dalam pembesaran juga, kita ada satu lagi perkara yang kita panggil namanya adalah luas. Luas image dan luas objek. Dia ada hubungan tu. Apa maksud dia? Kita luas image dan luas objek ini dia punya rumus. Luas image sama dengan K kuasa 2. K apa tadi? K ini adalah, bila kamu nampak simbol K ini adalah faktor apa? Faktor skala. Darab dengan luas objek. Okey, ataupun rumus kita K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. K kuasa 2 datang daripada mana? Senang je. Daripada rumus yang ini juga. Daripada rumus yang ini, kita ada luas image sama dengan K kuasa 2 darab dengan luas objek. Kita mau yang ini. Yang ni tidak mau. Darab. Darab bila buang ke seberang, dia akan jadi bahagi. Maknanya luas image
Darab. Bila buang ke seberang dia akan jadi bahagi. Sebab tu dia berada di bawah. Tapi K ini apa yang kita mahu K ini berada di berada di belakang. Tak comel, betul tak? Jadi kita ubah dia jadi comel. Jadilah K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Sama je sebenarnya. Rumus di atas dengan rumus di bawah sama je. Cumanya dia kembangkan sahaja. Okey, kita tengok sedikit contoh. Okey, sedikit contoh dalam muka surat. Dalam contoh 12. Yang mana soalan dia suruh kamu lengkapkan jadual ni. Okey, jadi macam mana kita mahu lengkapkan jadual ni? Yang pertama, faktor skala. Bergantung kepada rumus tadi lah. Bergantung kepada rumus tadi yang mana kita ada rumus. Okey, kita teruskanlah. Yang mana kita ada rumus. Rumus yang kedua ini. Tengok ni yang A ni. Macam mana mau kira A. Okey, kita ada rumus K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Imej sudah dia bagi. Berapa imej? 45. Tulislah yang atas ni 45. Bawah berapa? Luas objek berapa? 5. Bila kamu tekan kalkulator, 45 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 9. Maknanya di sini K kuasa 2 sama dengan 9. Yang kita mahu adalah K, faktor skala. K sahaja, bukan kuasa 2. Maknanya kuasa 2 ini kita kena buang ke seberang. Kuasa 2 bila buang ke seberang, dia akan jadi punca kuasa. Bila kamu tekan punca kuasa, kamu akan dapat jawapannya 3. Okey, kamu akan dapat jawapannya 3 macam ni. Ingat, bila punca kuasa, kita ada rumus plus minus. Sebab tu kita dapat jawapan 1 positif 3. Satu lagi jawapan dia adalah negatif 3. Okey, dan soalan yang B. Soalan yang B, dia minta kamu cari luas imej. Dia bagi faktor skala. Yang tadilah sama juga rumus dia. Rumus kita adalah, okey, cikgu mau terangkan di sini. Rumus sama juga sebenarnya. Rumus adalah K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Yang kita mau cari adalah luas imej yang di atas ni, tak tahu. Objek kita berapa? Objek kita adalah 12. Faktor skala kita berapa? 7/2. Jadi masukkan. Kita mahu imej, betul tak? Yang ni kita tidak mahu. Yang kita tidak mahu ini berada di bawah. Bawah maksudnya bahagi. Bila bahagi, buang ke seberang, dia akan jadi darab. Dia akan jadi darab. Okey, 7 kuasa 2 dapatlah 49. 2 kuasa 2 dapatlah 4. Darab dengan 12. Tekan kalkulator, dapatlah jawapan 147. Unit kuasa 2. Dan soalan yang ketiga. Okey, konsep dia sama juga. Rumus dia adalah K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Okey, yang diberi adalah faktor skala. Masukkan faktor skala negatif 4. Dan imej dia adalah 100. Masukkan. Kita mau cari yang ni. Objek. Jadi kita tukar tempat saja dengan negatif 4 ni. Yang ni naik ke atas, negatif 4 turun ke bawah. Okey, naik ke atas, dia berada di atas lah. Negatif 4 kuasa 2 dapatlah 16. Jadi 100 bahagi dengan 16, kamu akan dapat jawapan dia adalah 6.25 meter kuasa 2. Okey, yang ni cikgu harap kamu boleh fahamlah dua konsep, iaitu kamu kena betul-betul faham berkenaan dengan faktor skala dan pusat pembesaran. Dan satu lagi adalah berkenaan dengan imej. Imej kamu kena ingat rumus ni saja. K kuasa 2 sama dengan luas imej bahagi dengan luas objek. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Habis sudah kita untuk tajuk pembesaran. Kemudian kita akan masuk kepada gabungan. Gabungan penjelmaan. Okey. Sekian, terima kasih.